Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang hormat sekalian, sekali lagi saya ucap terima kasih atas kesediaan saudara bersama dalam majlis seperti ini. Malam ini saya ada keadaan agak istimewa sedikit kerana diiringi oleh tetamu dan penasihat dan teman sejati, Azizah. Lawan aku, Azizah. Jadi, tetapi sebelum itu, izinkan saya rumuskan apa yang kita bicarakan malam tadi. Ya. Kita bicara pandangan Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam khutbah dia. Saya katakan fiqhus sirah itu harus dibaca oleh semua, ya, basic text. Tetapi selain daripada fiqhus sirah, dia dalam, saya sebutkan dalam khutbahnya tentang ulama ini warithatul anbiya. Ulama mesti dikasihi, dihormati, dimuliakan, diikuti. Tetapi ada juga kategori ulama yang mengelirukan, yang disebut ulama su atau nakal jahat. Dan dia sebut semalam tadi tentang apa yang dikatakan perubahan hukum dan dalil ikut semasa. Jadi dia tanya, apakah kamu tidak tahu sebelumnya? Apakah ini maklumat baru? Dia jawab, tidak. La, al-hukmu huwa huwa, wad dalilu huwa huwa, walakinul maslahata siyasiyati hiya allati ikhtalabat. Ya. Tidak, hukumnya sama, dalilnya sama, tetapi yang berubah itu hanyalah kepentingan kedudukan mereka kerana maslahat politik, kepentingan politik. Jadi itu kita kena nilai. Inilah sebabnya mengapa kita mesti menilai. Dulu hukumnya haram, tak boleh sama sekali, tidak ada pertimbangan sama sekali, judi, arak dan pelaksanaan hukum kudu. Sekarang kita boleh ubah sesuai kerana keadaan. Apakah dalilnya baru, hukumnya baru, ataukah tidak tahu? Jawab Said Ramadan Al-Buti, maslahat politik. Baiklah, itu sekarang kita rumuskan pandangan sebelum ini. Pada malam ini saya minta Azizah bersama kerana kerukunan keluarga terutama dari COVID-19 ini memerlukan kita memupuk tali kekeluargaan, kasih sayang. Persilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam ni kita bertemu dan hari ini adalah hari ke-21 kita ada PKP dan kita banyaklah lalui peristiwa-peristiwa ataupun situasi-situasi yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Hari ini juga 7 hari bulan April adalah hari kesihatan sedunia. Jadi jangan kita jangan ambil sambil lewa kesihatan kita. Kesihatan mesti dijaga, tanggungjawab kita bersama, dan insyaAllah pada masa ini kita jagalah kesihatan masing-masing. Jaga kebersihan, jaga semua, sebab kita tidak pernah alami begini. Dan COVID novel, sebab baru COVID-19 ini adalah satu penyakit yang belum lagi kita kaji dengan sepenuhnya. Jadi kita jangan ambil mudah apa-apa pun, mestilah kita jaga-jaga dan jaga diri sendiri. Itu kisah betul tu. Saya ialah kumpul wang sedikit nak beli kapek. Kan di Bekasi tu kapek murah, masa tu kapek Parsi mahal. Jadi tapi dah berjumpa orang pelarian dan mujahidin tu miskin belaka, susah nak makan, bagi ke mereka. Itu satu pengalaman. Tapi ini maknanya apa yang Azizah sampaikan itu, dia semangat kekeluargaan. Ya, ada juga kita dengar yang cerita-cerita negatif. Di Turki saya baca umpamanya keadaan perceraian meningkat. Di negara China meningkat tinggi perceraian kerana tak pernah duduk sekali begitu lama, dia jemu, dia bergaduh dan sebagainya. Tetapi kita harus manfaatkan waktu ini untuk menanam kasih
sayang yang lebih. Umpamanya ada netizen yang ikuti baca hantar kepada saya soalan dan pandangan. Dia kata Ashba Jamaluddin, dia kata suami dia sibuk nak gunting rambut. Jadi lama-lama dia kata, bang nak mudah dia cukur rambut. Tapi suami dia happy, okey lah. Okey. Jadi saya kata Aizah janganlah lagi nanti panjang sikit okey lagi. Muhammad Azrin, dia kata semuanya okey, tapi dia minta nasihat. Hari-hari menu makan ni macam mana nak makan, dah jemu dah. Tapi yang cakap tu okey lah, dia tidak jemu dengan isteri, jemu dengan menu. Jadi menu ni fikirlah, masak Pakistan, masak India, masak Cina, masak Korea. Habis-habis ni sampai belacan, cicalu, budu. Gila begitu je lah. Saya tak pandai masak. Suruh goreng telur, boleh. Azizah banyak buat kuih, dia roti dia buat sendiri. Jadi saya sebab tu masalah naik badan sedikit. Sebab tu hari-hari kena menyangkul. Orang setengah-setengah menyangkul dan gardening ni dia main macam show aja kan. Tapi Azizah dia kata jangan lebih pinggang nanti problem. Tetapi kita mesti buat hari-hari. Jadi sekarang ni saya jadi jadual tetap 5.30 sampai 6.40, 6.30 tangkul. Jadi kontrol lah sikit kenaikan berat badan. Yang penting di sini ceritanya iaitu biarlah semangat kekeluargaan tu ada. Muhammad Yusuf Musa, dia kata baguslah dua mantan TPM ini duduk, kedua-duanya kasih kepada rakyat. Tapi ada juga yang sindir saya, dia kata dia memerlukan tenaga pemikiran kebijaksanaan dua mantan TPM untuk dibetulkan bab lampu rumah. Saya tak apa tu, dia sindir ke, dia burau ke, saya terima baik je lah ya. Baik. Jadi saya rumuskan kepentingan hidup, kekeluargaan. Kerana COVID-19, Azizah sebut tadi, dia doktor dan dia juga membantu menyelaraskan semua kegiatan kementerian dengan Dr. Zul, Kementerian Kesihatan, Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah yang menjalankan tugas dengan baik. Itu jadi dia tahu lebih daripada saya lah bab ni. Cuma yang nyata apa? Tadi teman saya Profesor Ziauddin Sardar telefon dari London, dia kata ini tak siapa boleh jangka. Dulu kata orang tua saja, orang muda tak kena, dan orang muda pun kena. Dulu kata dari sentuhan, kemudian sekarang dari airborne, sekarang dari umpamanya jarak jauh. Jadi pelbagai teori dikemukakan. Jadi kita setakat ini tolonglah insaf, bagi kerjasama, jaga jarak pembatasan sosial atau jarak sosial, dan patuhlah kepada kawalan, perintah kawalan. Tidak siapa yang senang. Saya sendiri pun lemas lah dengan peraturan. Kerja banyak ya, dan tugas pun besar. Tetapi ada arahan, dan arahan ini munasabah, iaitu untuk jaga keselamatan diri, keluarga, masyarakat, negara. Dia minta dipatuh. Aizah nak tambah? Tak ada macam kekeluargaan ini kan, satu kasih sayang antara kita ni. Janganlah kita macam kita ada kesihatan lah, dah tak ada baru kita rasa kehilangan. Itu yang pentingnya, sebab masa ada tu lah kita hargai sama-sama. Ini untuk maksud ini saya nak menafaatkan ke khalayak dengan satu pesan yang disampaikan oleh sahabat saya Syekh Umar Sulaiman, ya, seorang pendakwah terkenal, pejuang, yang membaca satu pengalaman yang sangat menyayat hati dan perasaan, iaitu luahan cinta abadi kasih sayang Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada isterinya Fatimah Zahra yang meninggal dunia, dimakamkan di kubur. Dan cerita ini cerita yang sangat biasa. Ini kadang-kadang kita dalam dakwah ini bicara begitu
kononnya makam yang begitu tinggi, spiritually profound ya. Pada Sayyidina Ali ini kita tahu memang kemuncak lah ya, ilmunya, zuhudnya, akhlaknya. Tetapi dalam perbicaraan soal cinta kepada Fatimah Zahra sangat manusiawi, sangat human ya. Dan bila dimakamkan, dikubur dalam keadaan lengang begitu, dia mula berbicara dengan kepada Fatimah. Dia kata, "Mali waqaftu 'ala al-quburi musallima." Aduhai kekasihku lah, kenapa kalah dengan diriku berdiri di depan makam lalu memberi salam. Ini atas kubur ya. Qabral habibi falam yarudda jawabi. Makam kekasihku dan dia tidak menjawab sapaanku. Habibu malaka la taruddu jawabana. Wahai kekasih, mengapakah kau tidak jawab aku, sapaanku? Anasita ba'di khillatal ahbab. Adakah kau sudah lupa kisah cinta sudah meninggalkan aku? Qala al-habib wa kaifa li bijawabikum. Kekasih menjawab. Ini daripada Sayyidina Ali, dia sendiri jawab bagi pihak kekasih. Bagaimanakah aku nak jawab kamu? Ya, maknanya seolah-olah Sayyidina Ali mengeluh. Ya, dia tahu Fatimah tak mungkin jawab, tapi dia jawab. Bagaimana? Wa ana rahinu janadirin wa turab. Sedangkan aku dalam tawanan batu-batuan dan tanah. Akalat turab mahasidi fanasitukum. Tanah memakan segala kebaikanku, lalu daku pun lupa akan dikau. Wa hujibtu an ahli wa an atrabi. Daku terhalang daripada keluarga dan pasanganku. Fa'alikum minni salam taqatta'at minni wa minkum khillatul ahbab. Buatmu ucapan salam daripadaku. Sudah terputuslah segala cinta kasih antara daku dan dirimu. Ini seolah-olah dia keluh rasa dukanya dengan mengatakan apa yang benar, apa yang real ya, dalam yang berlaku, bahawa Fatimah sudah tidak ada. Itu tahap percintaan abadi antara Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra yang benar-benar mencuit jiwa. Jadi kita dalam hidup keluarga, suami isteri, kita manfaatkan waktu terkepung begini untuk menjalin kemesraan, kasih sayang dan seterusnya, menjaga keharmonian keluarga. Baik, malam esok 15 Sya'ban dan kita diminta ya, 15 Sya'ban takwim hijriyah ya. Takwim hijriyah ni 15 Sya'ban, satu malam yang istimewa. Saya faham ada perbahasan, ada perselisihan, ada pandangan mengatakan mana dia gini. Tetapi sebenarnya majoriti, jumhur ulama dahulu dan juga kini menerima riwayat Rasulullah SAW tentang kelebihannya. Bahkan di zaman ini umpamanya pandangan orang-orang tokoh-tokoh alim sebagai Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Nasruddin Al-Albani menerima hadis-hadis tentang kelebihan malam ini, malam esok. Jadi sebab itu saya sebut di sini supaya kita manfaatkan dan kita manfaatkan supaya ada kesedaran, ambil peluang. Ada pandangan tentang cara ada majlis fatwa, saya baca di Johor, Selangor, ada pandangan tentang apa yang contoh
nak membaca Al-Quran, berzikir, salawat, baca Yasin, istighfar, berdoa, itu semua harus dilakukan, ya, dan diperbanyakkan, ya. Tambah pula umpamanya sekarang ini dengan impak kesihatan, sosial, kesan ekonomi, jadi kita mohon doa kepada Allah Ta'ala. Imam kita Imam Syafi'i rahimahullah yang menyebut 5 malam istimewa, ya, yang mustajab doa, dan dia masukkan, Imam Syafi'i menyebut juga malam nisfu Sya'ban. Jadi kita ambil peluang lah, ya, kerana dia ada juga hubungan sejarah. Apa dia? Peralihan kiblat kita daripada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah itu berlaku di sekitar 15 Sya'ban, walaupun Imam Ibnu Hajar menyebut 17 Sya'ban, ya. Jadi perubahan kiblat ini memberikan satu orientasi yang sangat dan dapat sangat meluas kepada umat. Maka saya dengan segala rendah diri ambil kesempatan ini bersama Azizah untuk meminta semua umat Islam memohon doa kepada Allah SWT, ya, mengambil kesempatan malam ini kerana Rasulullah SAW paling banyak berpuasa ni bulan Sya'ban kecuali Ramadan, ya. Jadi samalah dengan keluarga, kerana tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau, jadi kita tumpu di rumah, perbanyakkan doa, terutama dalam keadaan sekarang ini. Janganlah anggap segala kemahiran, kepakaran, keistimewaan yang ada ini ada batasnya. Seperti yang saya sebut, ada billionaire jetnya tak boleh terbang, ada bangunan pencakar langit tetapi tak boleh ke pejabat, ada hotel 5, 6, 7 bintang tak ada penghuninya. Ini luar daripada jangkauan manusia. Maka selain daripada ikhtiar, keselamatan, kesihatan, kawalan, kita pohon kepada Allah Ta'ala. Maka dari segi keimanan kita, akhlak kita, dan keselamatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.